Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Video tahsin surah Dukhan ayat 37. Jom sama-sama kita tahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Okey, pertama hum ketatkan bunyi makhrajnya di pangkal kerongkong. Okey. Mesti tahqiq. Apa dia tahqiq? Jelas. Jelaskan. Bunyikan betul-betul hamzah. Tempat keluarnya kena tepat. Supaya tidak bunyi bunyi macam sambil lewa kan. Kena ketat bunyi. Hum dan basic baris atas bukaan bibir yang sederhana. Nipis bunyi nipis. Okey, kemudian hu muncunglah hu muncung, mim tarik balik. Hu ha tu pastikan anginnya kena jelas kedengaran. Sifat hams, sifat nafas ataupun angin yang terlepas. Okey. Hum. Okey, mim mati jumpa dengan kha izhar syafawi. Jelaskan bunyi mim. Bila mim ada tanda mati, biasanya izhar lah. Memang kena jelaskan bunyi mim. Okey, jelaskan tu kita kena faham. Jelaskan apa? Yang pertama, makhraj kena rapat bibir. Sentuh. Bukan kemam. Hum, jangan kemam. Hum, sentuh lembut. Bibir atas, bibir bawah bertemu. Kemudian dari sudut sifat pun kena jelaskan juga sifat apa. Antaranya tawassub. Tawassub. Pertengahan suara. Dari sudut suara dia berada di pertengahan, tidak terlalu tahan suara, tidak terlalu lepas suara. Bainiyah, pertengahan. Jadi suaranya akan naik ke hidung sebab mim memang khayshum, tempat keluarnya ke rongga hidung. Jadi bila dia mati, tawassutnya berlaku di hidung lah. Jadi ada rasa di hidung. Satu harakat, kita boleh sebut satu harakat ataupun sekali je rasa di hidung. Hum kha. Hum kha. Okey. Jangan terlebih. Hum kha itu terlebih. Okey, dan jangan hum khairun. Jangan tahan ataupun sekat suara pada mim mati. Hum khay, jangan. Hum khairun. Kemudian khairu, lin di sini ya mati sebelumnya baris atas. Ada sifat lin. Okey, macam mana nak sempurna cantik bunyinya? Yang pertama kha kena tebalkan cantik dulu. Jangan bunyi kha ke arah a, kha, ataupun bunyi kha tu tak sempurna harakatnya. Satu harakat, dia ada satu harakat. Setiap baris ada harakatnya, ingat. Bila baris atas, harakatnya ke atas lah. Fathah. Jadi kena sempurna fathahnya. Kha dengan kadar satu harakat, bukan setengah. Kha, khay, itu setengah harakat. Khay laju sangat dia masuk ya. Kha tu biar sempurna dulu, cantik, tebal dan harakatnya. Kha, hey, tarik suara ke bawah pula ya mati. Khay, khay. Biar kha tu cantik, tebal dan makhrajnya kena tepat lah tempat keluarnya. Di mana tekak atas sekali, hujung kerongkong. Kita rasa macam nak keluarkan sesuatu daripada tekak. Kha. Kha, adakah perlu muncung? Tidak. Jangan muncung-muncung untuk menebalkan bunyi huruf. Ingat sampai bila-bila. Untuk muncung-muncung ni tak ada efek pun untuk tebalkan bunyi. Tak ada. Memang tak ada langsung. Kerana yang menebalkan adalah peranan dalam rongga mulut kita, iaitu lidah. Peranan lidah itu
yang menyebabkan suara kita di dalam tu jadi tinggi, tebal ataupun nipis ke bawah. Lidah punya peranan, bukan bibir. Jangan khoi, khoi, jangan muncul. Okey. Khoi, ya masuk betul-betul makhraj ya, tengah lidah naik ke langit. Khoi, masuk betul-betul. Jangan khairun, jangan masuk ala kadar. Khoi, khoi. Kemudian bila dah masuk cantik makhraj ya, hadirkan sifat rakhawah pula lah. Suara itu kena mengalir, tidak boleh terputus. Okey. Kalau terputus khairun, pada ya tu bila terputus khairun, dia tak adalah lembut dah. Bila jadi syiddah, bila syiddah ni maknanya suara tertahan. Bila jadi syiddah pada ya, lembut tu dah tak ada dah. Khairun, jadi kasar bunyi. Jadi sebab ada rakhawah itulah yang menyebabkan bunyi tu jadi lin, lembut. Rakhawah pun sifatnya lemah, lembut. Khairu, mengalir suara pada ya mati. Khairu. Okey, ru tebal. Guru. Berudu. Jangan berudu, guru. Khairun itu nipis lagi. Tebalkan. Khairun. Dan cukup jugalah satu harakat. Khairun itu laju sangat. Khairun tanwin, dhammatain, baris depan 2, dan dia punya tanda ni 69. Bila 69 kan macam 69 kan, dia punya tanda tanwin tu. Bila 69 maknanya izhar. Cara mudah untuk cam tu. Nampak 69 maknanya hukumnya izhar halqi, jelaskan bunyi nun di situ. Dalam tanwin ada nun. Di sebalik tanwin itu asalnya nun. Okey, asalnya ra baris depan, kemudian nun mati. Asalnya run, tapi dia letak dalam baris. Tak nampaklah nun tu tapi ada. Jadi bila ada nun mati, apa yang kena ada? Sifat tawassutnya lah. Kena ada gunnah, satu harakat. Naqis, martabat gunnah yang ketiga, kurang sempurna, naqis ataupun naqisah. Okey, kurang sempurna kadar dengungnya, iaitu satu harakat. Run'a, rasa di hidung. Jangan tak rasa, jangan khairun kalau tak rasa seolah-olah kita sekat suara, kita memutuskan suara. Sedangkan nun tak boleh sekat suara, dia kena terlepas sedikit suara. Mana nun tak nampak pun nun dalam tanwin ni, ingat tanwin ada nun dalamnya. Run qaumu, ketat bunyi nipis. Jangan khairun jangan bunyi malas, jangan bunyi tashil kita panggil. Jangan bunyi bermudah-mudah lah. Dia kena dia kena serius sikit bunyilah. Jangan bermudah-mudah. Khairun qaumu, mim mati jumpa qaf, izhar syafawi. Mim mati macam tadi, ada tawassut, ada gunnah satu harakat. Qa, rasa di hidung satu harakat pada mim mati. Kemudian qa tebal, makhraj huruf qaf mana? Pangkal lidah sentuh pada langit lembut, belakang sedikit, berdekatan dengan anak tekak. Kuncinya anak tekak, dekat-dekat situ. Jangan letak depan sikit. Bila letak depan dekat-dekat kaf, permulaan langit keras huruf kaf. Kalau huruf qaf, langit lembut dekat-dekat anak tekak. Jangan letak dekat-dekat dengan kaf. Kalau letak-letak dekat dengan kaf, nanti dia bunyi berangin. Dia bunyi qa. Tak mau. Cara untuk tak nak berangin, tidak mesti letak makhrajnya tepat. Qa pada anak tekak, dekat-dekat situ. Qa. Tebal, isti'la. Isti'la dan infitah. Macam kha tadi. Kha pun isti'la, infitah. Tebal dan terbuka. Qaf pun sama, isti'la. Dia tinggi, pangkal lidah naik. Tetapi dia infitah. Tengah lidah tak naik. Keliling lidah terletak. Jadi dia tebal dan terbuka bunyinya. Qa. Tak boleh bunyi qo, qau. Itu bunyi kepung. Tak boleh. Itu untuk itbaq. Ini tak ada itbaq. Itbaq hanya 4 huruf. Sad, dad, ta dengan dha. Okey. Huruf qaf, isti'la yang
infitah. Ingat bunyi ni beza. Qa, jangan qo, jangan qawmu, jangan bunyi terlalu sempit ataupun terlalu mengepung suara dalam mulut. Tidak. Ya. Dia mengepung juga tetapi dia terbuka bebas sikit sebab infitah. Qa, qa, penuh juga dalam mulut tu tapi dia terbuka sedikit bila keluar qa. Okey, kemudian masuk waw mati. Lin lah di sini sifat lin, waw mati ataupun ya mati sebelumnya baris atas lin, lembut bunyi. Jadi di sini lembut bunyi. Qaf kena sempurna dulu macam khai tadi juga. Satu harakat, ketebalannya pun kena sempurna. Jangan kau, jangan ka. Qa, qa, qaumun. Qa satu harakat, tebal pun cukup cantik. Kemudian waw muncungkan je. Qa, au, qa, au, qau. Jangan bunyi kau. Fokus pada qa bunyi. Baru muncungkan je waw tu. Tambah muncung je lepas tu. Biasalah kat sini ni orang akan terbunyi qaumun, dia bunyi ka, ke arah o, bunyi itu ke arah o, bukan exactly o. Kalau exactly o, tak boleh muncung huruf qaf. Dia ke arah qa, terbuka sikit bunyi qaumu. Waw muncung betul-betul qau sampai kita rasa suara itu di antara dua bibir masuk, keluar di situ qau. Ruang di antara dua bibir sempit pada waw lin berbanding waw mat. Ingat, kalau waw mat besar sikit lubang, lubang di antara dua bibir. Kalau waw lin au, sempit sikit. Kita tak boleh letak lubang pada waw mat pada waw lin au, nanti bunyi macam tu. Tak cantik bunyi. Qau sempit sikit, sempit lagi daripada waw mat punya lubang. Qaumu, qaumu. Okey, waw pun kena alir suara. Jangan qaumu, qaumu tubbah, mutu, mutu. Boleh guna muncul yang sama je. Mutu, mutu, ba tarik balik. Nipiskan ba. Qaumu tub, tub, tub. Okey, tubba. Jangan mengalir suara semasa ba bersabdu. Okey, kerana dia bersifat dengan syiddah. Tak boleh tubba'imu, tubba'i. Ada suara mengalir itu. Elakkan. Tidak bertepatan dengan sifat dia. Tubba, sekat suara. Tubba. Ba sabdu dia ada dua ba. Ingat, bila bersabdu ni himpunan dua huruf. Satu ba mati, satu ba yang berbaris atas. Pada ba mati inilah kita sekat suara sekejap. Tubba, tubba. Jangan mengalir suara pada tumba. Okey. Jangan lantun pula. Tak ada dah. Dia tak ada dah lantun-lantun. Sebab dia dah idgham dah. Tubba, tubba, tubba'i. Okey, ain. Yang pertama keluarkan makhrajnya betul-betul. Tengah tekak. Ai. Gerakkan bibir ke bawah. Ai. Jangan ai. Jangan ai. Jangan ambil atas ke bawah. Jangan ambil atas ke bawah. Ai. Tak mau. Terus gerak ke bawah. Ai. Tidak menghidung. Jangan naik ke hidung. Ai. Jangan naik sengau bunyi. Ai. Clear, tak ada sengau. Ai. Bunyi baris bawah pula. Lepas tu kena fokus. Yang pertama bunyi ain kena keluar cantik. Kemudian bunyi baris bawah kena ai. Jangan tu ba'iu. Ai. Ai. Tak syak baris bawah. Tubba'iu, rai, rai. Baris bawah betul-betul vokal ai. Okey? Jangan i. Tubba'i. Rai, bukan rai. Tubba'iu. Dekat bunyi rai. Baris bawah bunyi rai. Tak naik hidung lagi huruf ain ni. Masuk waw baru naik hidung. Hidgham ma'al gunnah. Tanwin jumpa dengan waw. Masuk ke waw dan dengungkan dua harakat. Tubba'iu. Kena sempurna bunyi ai dulu. Jangan ikhtilas. Apa dia ikhtilas? Setengah harakat. Tubba'iu. Ai itu tak cukup ai. Dia baca ai. Tubba'iu. Ai. Ai. Sepatutnya ai satu harakat. Dia bukan ai. Itu setengah. Ai satu harakat. Tubba'iu. Ai. Bunyi ai. Au. Ai, macam tu. Ai itu kena sempurna. Bunyi baris bawah, harakatnya satu harakat kena sempurna.
Jangan naik ke hidung huruf ain, masuk ke waw muncung dan baru naik ke hidung. Ain wa. Ain wa. Okey. Kemudian wa nipislah. Walladzina. Walla. Lam sabdu suara mengalir sedikit. Jangan walladzi, jangan terputus suara pada lam ni. Walladzi itu terputus. Tak mau. Walla suara mengalir. Walla tawassu. Sifatnya tawassu. Pertengahan. Tidak terlalu tahan, tidak terlalu lepas. Tetapi ingat sifat tawassut ini dia cenderung kepada rakhawah. Sebab itu suaranya terlepas sedikit. Dia cenderung di situ, ke situ. Suaranya terlepas sedikit. Tapi jangan terlepas sampai sama dengan rakhawah. Rakhawah lebih sikit. Walladzi itu rakhawah. Walladzi itu tawassut. Okey, letak pada makhraj lam wallamu adnaha limuntahaha, hujung tepi lidah sentuh pada gusi. Okey. Walla nipiskan. Walladzina, zi hujung lidah sentuh hujung gigi kacip atas, keluar sedikit daripada sempadan gigi. Zi gerak bibir ke bawah. Zi jangan bunyi zai lah. Wallazi itu bunyi zai, tak mau. Walladzina, zi dua harakat mad asli. Walladzina min, na mi satu harakat. Mi ni kena sempurna satu harakat. Jangan walladzina min laju sangat. Kena mi bukan mi bukan min. Itu kena mi min bukan mi min. Bukan ada beza tak? Ada. Kesempurnaan harakat tu ada beza. Okey, itmamul harakat kena jaga juga. Walladzina min, mi dulu kemudian baru dengung tebal. Nun mati jumpa dengan qaf. Ikhfa yang tafkhim, tebal kerana jumpa dengan huruf qaf. Nun mati berjumpa dengan huruf qaf. Disebabkan huruf qaf ini tebal, maka bunyi dengung kena tebal. Okey. Dengan cara naikkan pangkal lidah tu. Okey, ada sentuhan yang talamus, lembut. Pangkal lidah pada langit tu lembut. Ming sekat suara naik ke hidung. Jangan ada suara di mulut, 100% di hidung. Untuk dengung kaf dan dengung qaf, oleh kerana nun makhrajnya jauh daripada qaf dan kaf, maka kita kena dekatkan di sisi huruf tu. Jadi kena bunyi tu, dia bunyi macam ada G lah belakang, ING. Tetapi kalau huruf qaf dia tebal, kalau huruf kaf dia nipis. Min qa, naik ke hidung 100% suara di hidung. Min, tidak ada suara di mulut. Okey, kalau dengung-dengung ikhfa yang lain selain qaf dan kaf, dia ada dengung di hidung banyak dan suwaitun di mulut. Suwaitun tu maknanya ada sedikit suara kecil di mulut. Dia keluar sedikit lah di mulut. Dia ada suara di hidung dan di mulut untuk dengung-dengung ikhfa yang lain. Tetapi untuk dengung ikhfa pada qaf dan pada huruf kaf, dia totally ke hidung bunyi tu. Kalau tidak dia tak jadi. Dia jadi jauh. Min qa, dia jadi jauh bunyinya. Jadi dia kena 100%. Min qa, baru dia bunyi dekat, cantik, fasih. Okey. Kemudian qa tebal, terbuka. Qa, jangan qu, jangan muncung, jangan bunyi kepung. Qu, jangan qu. Qa. Muka, bibir, fathah sama sahaja. Cuma kalau tebal dia sedikit nampak masam, tapi tidak muncung. Jangan muncung. Qa. Tinggalkan muncung untuk menebalkan bunyi huruf. Jangan biasakan dari permulaan, daripada awal tu biasakan muncung. Dengan alasan tak apa, kita muncung dulu untuk tebalkan ni, nanti dah jadi tebal baru kita adjust tak muncung. Nanti kalau buat macam tu dia dah biasa termuncung. Sebab dia dah biasa muncung, dia susah nak ubah dah. Okey. Jadi baik daripada awal tu kita try menebalkan bunyi huruf tanpa muncung. Praktis terus yang betul. Why not macam tu? Okey. Qa terus.
Jangan ajar muncung-muncung pada bibir. Tidak ada kena mengena bibir ni. Bibir is bibir. Ini merujuk kepada baris. Baris atas bukaan yang sederhana. Baris depan muncung, baris bawah gerakan bibir ke bawah. Itu peranan bibir. Okey. Adapun yang menebalkan bunyi itu adalah rongga, lidah kita. Itu kena jelas basic. Okey, kemudian qabli lantunan baringan. Okey, jangan qablihim, jangan berat, jangan break, jangan berhenti. Qablihim itu macam berhenti, betul tak? Jangan. Qabli lalu sahaja, ringan. Qabli. Okey. Qab asalnya syiddah. Qab asalnya qab kerana tekanan yang terlalu berat di dalam mulut, maka hadirlah sifat qalqalah, sifat aridah, sifat yang mendatang. Maka untuk meringankan beratnya pada bunyi ba tadi, ba mati itu qab, ada something macam tak kena kita rasa kalau kita tak lantun, betul tak? Cuba buat ba tanpa lantun, qab, kita rasa macam tak kena, tak puas hati, rasa macam kena lepaskan something. Jadi kena lepaskan, jadi datanglah qalqalah. Qab, suara tambahan ataupun suara lantunan. Tidak bunyi sampai baris. Qab, tak bunyi baris atas. Qabi, tak bunyi baris bawah. Qabu, tak bunyi baris depan. Lantunan tidak boleh bunyi sampai baris. Bermakna tidak boleh gerakkan rahang pun. Qaba, kalau kita bunyi lantunan tu ke arah baris atas, rahang kita akan bergerak sikit. Qaba. Kalau ke depan, qabu, bergerak bibir. Jadi lantunan ini tidak ada melibatkan bibir atau rahang. Tidak bergerak rahang pun. Qab, dia macam tu je. Qab, relax. Yang penting ada suara tambahan dan tidak menambah-nambah hamzah matilah di belakang tu. Jangan qablihim, qabli. Ini huruf ba ke huruf hamzah? Huruf ba kan? Jadi lantun pada ba sahaja. Okey, qalqalah ini kita ibaratkan kalau kita masak air. Sekejap bateri nak habis. Okey, qalqalah ini kalau kita ibaratkan macam kalau kita masak air di cerit, kan? Apa jadi kalau air itu dah masak? Dia berlaku tekanan yang tinggi. Bila berlaku tekanan yang tinggi, maka cerit itu akan bergerak-gerak. Betul tak? Dia akan bergerak-gerak, menggelegak. Persoalannya adakah menggelegak itu dia akan menyebabkan cerit itu bergerak ke tempat lain ataupun dia menggelegak dalam tempat yang sama? Jawapannya tempat yang sama kan? Okey, jadi begitulah juga qalqalah. Begitu juga qalqalah. Kita lantun dan bergerakkan suara itu, lantunkan suara itu pada tempat yang sama. Tempat tu makhraj yang sama. Maknanya kalau ba pada makhraj ba sahaja, dia tidak beralih ke tempat lain. Okey, contoh yang lain, kalau rumah kita ada gempa bumi, gempa bumi bergegar rumah kita. Adakah rumah kita bergegar dan dia bergerak ke tempat lain? Tidak. Dia bergegar tapi dia bergegar setempat di situ sahaja. Betul? Begitu jugalah perumpamaannya boleh kita sebut. Lantunan ini, qalqalah ini, dia lantun pada huruf tersebut. Dia tidak bergerak ke tempat lain. Kalau kita qablihim, kita dah bergerak ke makhraj hamzah. Qab, kita pakai kat hamzah tanpa kita sedar. Kesalahan yang perlu dielakkan, dan kesalahan ini sering-sering berlaku. Qalqalah sughra tak berlaku sangat, sering berlaku pada qalqalah kubra di hujung-hujung kita waqaf. Bila ada lantunan waqaf di hujung-hujung bacaan, biasanya akan berlaku hamzah mati. Jadi itu perkara yang kita perlu elakkan. Okey? Qablihim, jangan him. Hi, angin yang kena jelas. Hi. Jangan qablihim. Jangan bunyi itu hilang. Khafa kita panggil. Jangan sampai khafa. Jangan tersembunyi bunyi ha itu. Okey, khafa ini sifat yang kita perlu hati-hati dan elakkan, bukan sifat yang kita perlu buat. Kena jelas. Qablihim, jelaskan sikit hi tu. Hi sederhana sahaja. Rasa di pangkal tekak kita. Jangan over qablihim. Qablihi, itu kuat sangat, nak pecah kita punya rasa dada tu kan.
Tak perlu sampai begitulah. Hi, rasa dipangkal. Tekak. Hi. Qablihim. Jangan him, tak mau. Him. Mim mati. Lagi kita jumpa adalah gunnah ni satu harakat. Sifat tawassul. Qablihim ahlak. Ketat bunyi nipis. Qablihim ahla. Ha ada rakhawah, suara itu dilepaskan. Ahla. Jangan la, jangan syiddah. Jangan syiddah, jangan tahan, jangan sentak bunyi ha. La. Rasa dipangkal dan lepaskan. La. Lepaskan suara pada ha. Jangan terlantun, sudahlah. Lepaskan suara itu di dalam, bukan lepaskan suara di luar. Kalau lepaskan suara di luar jadilah lantunan. Bukan. Rakhawah itu maknanya suara itu berjalan, bergerak di dalam mulut, bukan luar mulut. Mengalir dalam tu. La. Okey. Laknahum. Lakna. Kaf mati, dia ada syiddah juga. Okey, kaf mati, syiddah juga. Dia sama macam ba tadi. Ba pun syiddah. Bila huruf-huruf syiddah ni dia jadi berat, betul tak? Lak, kalau tak ada hams lah, dia berat. Okey. Tetapi untuk kaf dan untuk ta, solution untuk meringankan tekanan berat pada huruf tu adalah dengan hadirnya hams. Tetapi pada huruf alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta, tetapi pada huruf qalqalah, ba, juda, qata tu, ba, jim, qaf, ta, dal, cara untuk melepaskan tekanan kerana syiddah tu adalah dengan cara qalqalah. Tetapi pada kaf dan ta, cara untuk meringankan tekanannya disebabkan syiddah tu lak, berat, mesti kena lepaskan sikit dengan cara hams, nafasnya terlepas. Lak, maknanya syiddah dulu baru hams. Lak, itu slow motion dia. Lak. Jadi dia bukan syiddah dan hams sekaligus dalam satu masa, bukan. Dia beriringan. Lepas syiddah terus hams. Jangan lambat sangat juga. Laknahum, itu lambat. Lepas syiddah terus hams. Tapi jangan buat dalam satu masa yang sama. Lakna. Dia bunyi lain sikit. Lakna, tak boleh. Dia kena syiddah dulu. Syiddah dulu baru hams. Begitu juga qalqalah. Syiddah dulu. Ada syiddah dulu baru lantun. Lakna. Tapi jangan lepaskan suara sekali. Syiddah tu maknanya tahan suara. Syiddah tahan suara, hams lepaskan angin. Maknanya step dia adalah tahan suara dulu, baru lepaskan angin. Pada huruf kaf mati dan ta mati. Lak. Jangan laka. Itu suara. Lakna. Sebab itu jadi lantunan, tak mau. Jangan lepaskan suara dan nafas. Tahan suara, lepaskan angin dan nafas. Ataupun nafas, angin dan nafas samalah. Okey, tahan suara, lepaskan angin. Begitu stepnya. Laknahum, na nipis. Dua harakat. Hum, jangan hum. Hu, H-U-M. Hu, tarik balik. Hum. Dan ada gunnah satu harakat. Kemudian innahum, kena bunyi i, jangan i, innahum, ketat bunyi i. Kemudian nun sabdu wajibul gunnah, wajib dengung dua harakat, jangan kurang sama sekali. Innahum, hu, H-U-M, hum kanu. Pada nun naik hidung sekejap, mat jangan naik hidung, tukar dua harakat. Kanu muje, jangan jangan dua harakat tu. Bunyi nun memanglah kena naik hidung, tapi masa mat tu jangan naik hidung juga, tukar. Jangan jangan sengau. Kanu muje. Okey, muje. Jangan muje, jangan ada hamzah mati, jangan berat, jangan beratkan lantunan, jangan break. Mujrimin, jangan. Mujri, jim jangan berangin. Mujri itu berangin. Jangan. Makhraj jim di mana? Tengah lidah. Naik tengah langit, sentuh. Mujri, jangan rui. Jangan muncung dulu baru gerak ke bawah. Rui, tak mau.
nipis, ri terus ke bawah. Lagi-lagi huruf yang macam huruf dad, huruf dad, ta, dha dengan pa, bila baris bawah jangan muncung dulu. Bui, jangan muncung. Kalau kita muncung dulu, kita seolah-olah menghimpunkan dua baris, iaitu baris depan dan baris bawah. Jangan lari daripada basic baris. Okey, jangan bui, tak boleh. Tak boleh muncung dulu. Dengan alasan katanya kena tebal. Muncung tu nak tebalkan bunyi, tak. Yang tebalkan bunyi bukan sebab muncung. Sebab dalam lidah kita tu naik. Pangkal dan tengah lidah. Bui. Boleh je muncung. Boleh je tebal tanpa muncung. Bui. Bui. Gerakkan bibir ke bawah terus. Boleh je tebal. Maknanya boleh. Tak kena kita muncung dulu dengan alasan kata nak tebalkan bunyi tu. Itu bab dad lah. Dad, ta, dha dengan ta. Okey. Tapi ra ni memang dia nipis. Jadi lagilah tak boleh roi. Dia kena ri terus ke bawah. Mujeri, mujeri, mujerimin. Okey, mim naik ke hidung sekejap. Mi, kemudian mad arid disukun, mad yang berlaku kerana sukun yang mendatang, kita mati pada nun, kita berhenti, jadi ada hukuman arid disukun dengan wajahnya 3 wajah, 2 atau 4 atau 6 harakat. Jadi kita ambil 4 harakat dan pastikan daripada mi itu naik ke hidung sekejap, tukar ke 4 harakat ni, tukar semua ke mulut. Mi, matikan nun, baru naik di hidung 1 harakat. Gunnah, sifat tawassuk pada nun, jangan tinggalkan, jangan mujrimin. Jangan tiba-tiba hilang bunyi nun, mana ghaib tak tahu. Dan juga jangan terlebih mujrimin. Jangan layan bunyi tu, terlebih, tak mau. 1 kali sahaja rasa di hidung. Okey, selesai. Ahum khairun am qawmu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Okey, alhamdulillah. Kemudian perhatikan mulut dan tajwid baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم الحمد لله إن شاء الله إلى اللقاء مع السلامة jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh